Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan konfrontasi dan usaha menangani. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei pada 7 Disember 1992 apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini menyelarankan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Informasi. Neokolonialisme bermaksud peluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar terhadap negara lain. Pertama sekali, konfrontasi. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandra yang merupakan Menteri Luar Indonesia mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Berikut merupakan keratan akhbar berkaitan dengan konfrontasi. Seterusnya, peristiwa penentangan. Indonesia melancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu yang dinamakan Ganyang Malaysia pada 20 Januari 1963. Kemudiannya, dari 16 Januari 1963 hingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di Sarawak. Dan akhir sekali, bermula dari Ogos hingga Disember 1963, berlakunya pendaratan gerila di Johor. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia ditebu di Sarawak pada 12 April 1963. Seterusnya, berlaku pula peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia dekat Kalabakan Sabah pada tarikh 29 Disember 1963. Seterusnya, ada pula berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis Johor. Gerila Indonesia ni masuk ke Johor tapi ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Peristiwa ni berlaku pada 2 September 1964. Akhir sekali, Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi ni tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Akhirnya ialah langkah untuk menamatkan konfrontasi. Jadi, Kementerian Luar Negeri diberikan tanggungjawab untuk menyusun strategi yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Tugas utama mereka ialah untuk memataham kempen propaganda dan mendapat sokongan negara luar. Jadi, peristiwa pada 1963. Pertama, usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh Yutan. Beliau mengutus wakilnya C.V. Narasimhan pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Presiden Macapagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1963. Negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Kemudian, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Tun Abdul Razak Husin juga menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 hingga 11 Jun bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, hadir bagi pihak negaranya. Selepas itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had menghadiri mesyuarat di Manila pada 31 Julai hingga 5 Ogos. Hasil penting ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Muhammad Ghazali Syafi'i menyambut kedatangan Jeneral Ali Moerotopo yang gambar dekat kiri tu di lapangan terbang antarabangsa Subang. Jadi pada tahun 1964, berlakunya rundingan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Rundingan ini melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tanat Koman yang merupakan Menteri Luar Thailand
yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Kemudiannya, pada 30 September 1965, berlakunya peralihan kepimpinan di Indonesia. Dengan peralihan kepimpinan di Indonesia telah menyebabkan konfrontasi ditamatkan. Jeneral Suharto yang merupakan Presiden Indonesia baharu pada waktu itu melantik Jeneral Ali Murtopo dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Dan pada 4 Ogos 1966, penamatan konfrontasi. Maksudnya di sini, kerajaan Indonesia telah mengumumkan penamatan konfrontasi Indonesia ke atas Malaysia. Dan pada 11 Ogos 1966, Perjanjian Persetujuan Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Tun Abdul Razak Husin di Jakarta. Jadi inilah langkah-langkah yang diambil untuk menamatkan konfrontasi. Apa yang dapat disimpulkan dalam tajuk ini ialah konfrontasi Indonesia ke atas Malaysia telah menyebabkan kita bersatu hati dalam menangani konfrontasi ini. Secara tidak langsung, konfrontasi ini telah memberikan pengalaman kepada negara kita untuk menguruskan krisis sama ada pada peringkat serantau maupun antarabangsa. Apa yang perlu kita ingat di sini, cara kita menangani konfrontasi ini adalah secara diplomatik. Kita tidak memilih secara kekerasan, jadi apa yang kita lakukan adalah melalui rundingan. Dan pembentukan Malaysia ini juga telah menunjukkan kita kerjasama yang kuat daripada rakyat dan pemimpin-pemimpin akan menyebabkan apa yang kita rancang akan berjaya. Keterlibatan semua pihak sangat penting dalam kita bagi menjayakan pembentukan Malaysia. Jelaslah di sini pembentukan Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963 dan kita sebagai rakyat Malaysia mestilah sentiasa menunjukkan kesepakatan bagi memastikan keamanan dan kestabilan negara terjamin. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sekian, terima kasih.